Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Aida Abdul Karim serta sahabat-sahabat yang lain. Kami dari kumpulan 4, set 6 akan membentangkan berkaitan dengan rubrik analitik dan holistik bagi memenuhi tugasan 1 subjek pentaksiran pembelajaran kod GGGA 5022. Izinkan saya memperkenalkan nama ahli kumpulan kami. Kami terdiri daripada 4 orang ahli. Yang pertama adalah Anis Zahidah binti Abdullah. Yang kedua Nur Nadirah binti Mahidin. Dan saya sendiri Niza Aida binti Muhammad Zanani. Dan ahli kumpulan yang keempat adalah Siti Nur Syafinas binti Syafi. Seterusnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan definisi rubrik. Apa itu rubrik? Rubrik merupakan salah satu sistem pemarkahan yang digunakan oleh guru-guru. Rubrik ini berfungsi sebagai petunjuk indikator yang diperlukan untuk menilai tahap pencapaian pelajar berdasarkan kriteria khusus dan jelas. Pentaksiran secara subjektif dijalankan berdasarkan set kualiti yang dihasilkan dengan merujuk kepada objektif pembelajaran. Kualiti dan tahap pencapaian pelajar ditaksir oleh guru berdasarkan tugasan yang diberikan seperti tugasan bertulis, projek dan amali. Baik. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan kepentingan rubrik. Kenapa rubrik itu penting? Pentingnya rubrik adalah dapat membantu guru dalam membuat penilaian terhadap pelajar berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk slide yang seterusnya, saya akan menjelaskan tentang jenis rubrik. Seperti yang kita sedia maklum, jenis rubrik terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama adalah rubrik analitik dan yang kedua adalah rubrik holistik. Kita tengok rubrik analitik dulu. Apa itu rubrik analitik? Rubrik analitik adalah panduan untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan dan merupakan pensekoran yang lebih terperinci. Di mana setiap kriteria itu dinilai secara berasingan. Contohnya skema pemarkahan yang terperinci memudahkan pemberian markah dengan tepat untuk setiap tugasan. Di mana rubrik holistik pula, pemarkahan secara holistik adalah disediakan secara umum sebagai panduan untuk memberi markah kepada pelajar. Rubrik holistik adalah dinilai secara serentak, di mana pemarkahan terhadap tugasan yang mengaplikasikan kesemua kriteria pada masa yang sama. Contohnya di sini pemarkahan untuk penulisan karangan, di mana guru akan membaca keseluruhan penulisan karangan tersebut itu terlebih dahulu, barulah guru akan menilai. Bagi memenuhi tugasan subjek pentaksiran ini, kumpulan kami memilih untuk membuat rubrik pemarkahan berdasarkan buku skrip sains murid tahun 6. Rubrik analitik. Baiklah, soalan bagi rubrik analitik. Tugasan buku skrip sains ini adalah merupakan projek akhir bagi kesemua pelajar sekolah tahun 6 bagi memenuhi 20% markah ujian prestasi pelajar. Oleh itu, kesemua pelajar diwajibkan untuk mencipta sebuah buku skrip yang bertemakan subjek sains.
Tajuk buku skrap adalah bebas dan persembahan buku skrap akan dinilai dengan menggunakan rubrik pemarkahan analitik, di mana penilaian akan dibuat dari aspek atau ciri-ciri isi kandungan, unsur penyelidikan iaitu bahan rujukan, kreativiti dan kekemasan dalam pengolahan kandungan serta penggunaan gambar atau bahan yang dimasukkan ke dalam persembahan buku skrap. Rubrik analitik menggambarkan tahap prestasi untuk setiap kriteria supaya guru boleh mentaksir prestasi murid untuk setiap kriteria yang akan dinilai. Berikut merupakan rubrik pemarkahan buku skrap sains. Antara aspek yang akan dinilai ialah pertama, isi kandungan. Isi kandungan hendaklah bertepatan dengan tajuk, huraian terhadap isi pula hendaklah ringkas dan tepat. Kedua, unsur penyelidikan yang melihat kesungguhan murid membuat tugasan atau kesesuaian bidang kajian dengan peringkat umur dan juga menarik dan bermutu. Ketiga, kreativiti dan persembahan terhadap buku skrap yang dibina dan akan dinilai melalui bentuk buku, tulisan pada kulit buku atau hiasan atau keseluruhan. Keempat, aspek kekemasan iaitu seperti susunan teratur, seimbang, tulisan dan susunan gambar yang berkaitan. Akhir sekali, yang kelima, bahan atau gambar rajah adalah mengikut kesesuaian, keindahan, keaslian dan pelabelan di dalam buku skrap yang dibina. Skor akan dinilai dan diberikan mengikut tahap prestasi yang dicapai seperti lemah, sederhana atau cemerlang. Antara kelebihan dan juga kekurangan dalam rubrik analitik, yang pertama, kelebihannya, skema pemarkahan adalah terperinci dan memudahkan pemberian markah dengan tepat. Skrip jawapan juga boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman memeriksa dan tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Ianya juga sesuai untuk pentaksiran formatif seperti kuis atau ujian bulanan. Manakala kekurangan rubrik analitik pula mengambil masa yang lama kerana membuat penghakiman secara berasingan mengikut kriteria tertentu. Pemeriksa boleh bersifat negatif iaitu markah yang diperuntukkan bagi sesuatu aspek ditolak apabila pelajar membuat kesilapan dalam aspek itu. Rubrik holistik. Baiklah, soalan bagi rubrik holistik ini, tugasan buku skrap ini adalah merupakan projek akhir bagi kesemua pelajar sekolah tahun 6 bagi memenuhi 20% markah ujian prestasi pelajar. Oleh itu, kesemua pelajar diwajibkan untuk mencipta sebuah buku skrap yang bertemakan subjek sains. Tajuk buku skrap adalah bebas dan persembahan buku skrap akan dinilaikan dengan menggunakan rubrik pemarkahan holistik, di mana persembahan buku skrap akan dinilai secara keseluruhannya bergantung kepada isi kandungan, kreativiti dan kekemasan pelajar dalam menyediakan tugasan. Untuk slide yang berikutnya, saya akan pamerkan cara pemarkahan rubrik holistik. Baiklah, sekarang ini kita melihat kepada rubrik holistik dan pemarkahan buku skrap sains. Rubrik holistik ini juga turut memperlihatkan kaedah penilaian yang sama iaitu daripada tahap skor cemerlang, sederhana dan lemah. Markah yang diperuntukkan keseluruhannya adalah 10 markah yang mana tergolong di dalam 3 grade iaitu A, B dan C. Markah dinilai berdasarkan kepada kadar kesalahan pelajar dalam menyediakan projek skrap itu. Berdasarkan rubrik yang dibina, seperti yang dapat kita lihat ini, buku skrap sains yang berada dalam grade A di tahap cemerlang dan mendapat markah 9 hingga 10 mempunyai penyusunan isi kandungan yang sangat teratur, kesesuaian kandungan sangat kreatif serta lengkap pengolahannya. Manakala buku skrap sains yang berada dalam grade C di tahap sederhana dan mendapat markah 6 hingga 8 markah mempunyai isi kandungan dan kesesuaian kandungan yang baik, kreatif
serta mempunyai penerangan yang baik. Menunjukkan hasil persembahan buku scrap yang sederhana dari segi isi dan kesesuaian kandungannya, kurang kreatif serta mempunyai penerangan yang kurang jelas. Okey, seterusnya kita akan lihat kelebihan dan kekurangan rubrik holistik. Okey, bagi kelebihan rubrik holistik ni, penilaian jawapan boleh dibuat lebih daripada seorang pemeriksa. Kemudian yang kedua, mengambil masa yang singkat kerana pemeriksa dapat membaca jawapan dengan cepat dan memadankan kualiti jawapan dengan sampel jawapan. Okay, kebiasaannya rubrik holistik ni sesuai digunakan untuk pentaksiran sumatif seperti UPSR dan SPM. Okay, kemudian kita tengok kekurangan rubrik holistik inilah. Okay, rubrik holistik ni dia memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dalam memberikan markah dan penghakiman. Dia berbezalah dengan rubrik analitik yang sebelum ini kan. Okay, kemudian kekurangan holistik ni boleh menimbulkan perselisihan di antara pemeriksa dalam memberikan markah dan sukar diselaraskan sebab dia tak ada poin yang tepat untuk rubrik holistik ni. Kemudian murid juga mungkin kurang mengetahui rasional dan sebab mereka memperolehi grade sebegitu. Ini adalah antara kekurangan dan juga kelebihan rubrik holistik. Berikut adalah contoh hasil kerja pelajar dalam membuat buku scrap sains. Berikut adalah contoh hasil kerja pelajar dalam membuat buku scrap sains. Kesimpulannya, rubrik membantu dalam memfokuskan perhatian guru terhadap aspek tertentu yang ada dalam rubrik, yang mana dapat membantu guru memendekkan separuh masa dalam menilai pelajar. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami berkenaan pemarkahan buku scrap sains yang menggunakan rubrik analitik dan rubrik holistik. Untuk sebarang pertanyaan, boleh diajukan.